So tapi basically kalau ikutkan jadual sekarang ni adalah section 7 punya lab kan. Dan saya akan curi masa untuk you punya lab. So jangan beranggapan waktu lab kamu tu kamu tak akan ada apa-apa kerja since lab dah habis. Tak. Okay. Awak bayangkan lain subject calculation. Kalau saya tak buat revision, memang even saya buat revision pun you all ada masalah kan. So bayangkanlah kalau tak ada revision macam mana. Kalau tengok pada jadual pun pertemuan kita cuma ada 2 jam kuliah dengan 3 jam amali. So memang tak ada kalau dulu you belajar static dynamic you ada 2 jam kuliah, 2 jam tutorial. Sekarang ni analisis tu tak ada. You cuma ada 2 jam kuliah aja. So bayangkanlah dalam masa 2 jam kuliah tu pertemuan sekali seminggu. Macam mana saya dengan lecturer-lecturer lain nak habiskan syllabus. Jadi kami memang majority lecturer akan curi masa lah waktu lab. Okay. So saya akan bincang dahulu soalan yang ini. Okay. Untuk soalan set-set yang lain saya akan bincangkan lain lah. Sebab tu saya untuk Google Meet hari ni saya tulis je sebagai test 1 discussion part 1. Okay. So basically soalan dia. Dan ramai juga cakap, Puan soalan latihan lain tapi dalam test lain. Kalau you amati betul-betul soalan, masa latihan, dia minta contoh kamu carikan, okay, find internal forces in member. Okay. Contohlah soalan B. Saya tak akan go through soalan teori Saya akan go through soalan yang calculation. Teori ni you boleh check dalam buku. Okay. Macam yang ini. Boleh nampak saya punya paparan ni? Tak. Tak nampak? Tak. Oh belum. Saya tak send lagi Nampak? Nampak. Maaf sangat saya tak boleh nak on camera sebab saya terbalikkan saya punya laptop ni. Dan kamera satu lagi tu tak kenapa entah. Setting-setting saya tak boleh, malas lah. Okay. Soalan yang macam ni, siapa yang dapat soalan macam ni, okay. Saya akan buat discussion lah untuk soalan ni. Untuk soalan-soalan lain tu, InsyaAllah macam untuk esok pun kita ada masa lab lagi kan. So saya akan discuss lagi satu set soalan. Dan boleh tak you check saya dah record belum? Dah. Okay, Alhamdulillah. So soalan teori saya tak akan go through. You boleh check lah dalam you punya buku. Okay. So saya nak fokuskan untuk discussion ni more kepada inspection method. Okay. Sekarang kita back to basic lah kan. Back to basic. Okay, sebelum saya nak jawab soalan ni. Okay, back to basic maksudnya kalau dia kata you all prefer saya tulis warna merah ke warna hitam? Merah. Okay, inspection method Inspection. Tapi nanti masa saya nak buat inspection method, saya akan gunakan different colour Kalau you perasan siapa yang ada saya punya skema jawapan bagi latihan sebelum ni, saya gunakan kalau part CY tu warna lain, part CX warna lain. Jadi saya nak kamu dapat gambarkan. Okay. So ni ada inspection method. Ramai ngadu, Puan tak faham apa itu internal force. Okay. Saya go through lah. Saya tak boleh nak menjawab semua soalan tu. Cuma apa yang terlintas di fikiran saya. Okay. Kenapa kamu perlu cari internal force? Apa itu internal force? Okay. Internal force tu dalam bahasa Melayu adalah daya dalaman. Okay. Member tu apa? Anggota lah. So kalau kita tengok pada figure Q1. Okay. Truss ini ataupun kerangka ini dia disokong oleh dua jenis support iaitu pin DA dan roller DC. Jadi daya sekarang ni you all tak akan mengambil kira berat truss itu ataupun kita panggil dia sebagai self weight of the truss. Okay. Kita akan ignore tu dulu. Nak bagi you all faham konsep dulu.
Okay. Nanti mungkin masa you degree, waktu you nak buat this kind of analysis, you kena ambil kira berat trust tersebut. Sekarang ni kita letak tepi. Untuk diploma nak bagikan kamu faham konsep dia. So kita ada A ataupun saya biasa letak AY. Terpulang daripada kamu nak letak R ke, nak letaknya terpulang kan. Okay. So pada C saya tahu dari satu je, iaitu CY. Okay. So you ada internal forces yang disebabkan oleh penyokong. Okay. Kalau you tengok yang 4 kilonewton ni, dia adalah internal forces yang dikenakan pada penyokong. Okay. Bila saya cakap external adalah daya luaran. Bila saya cakap kalau soalan tu minta internal, dia adalah daya dalaman. So daya dalaman tu yang mana? Okay. Setiap daya yang dikenakan, yang dibawa oleh support ni, dia akan distribute Melayunya apa? Disebarkan distribute ke semua daya dalaman. Daya dalaman tu maksud yang ni lah. Yang saya buat macam ni. Okay, itu adalah daya dalaman yang perlu dicari. Okay, macam soalan yang kata, first kamu kena check reaction. Second, determine forces for each member. Kata each, walaupun dia tak sebut pasal internal forces, tapi bila dia kata each member tu kamu dah tahulah dia ada daya dalaman. Okay. And classify member with the extension atau progression using any method. Okay, ni guna any method pun tak apa. Okay, sebab mula saya nak gunakan, ramailah kata lecturer kata, kita buat satu method je lah senang nak kira kan. Tak boleh. Kita kena consider student punya kemahiran, sama ada dia lebih sesuai gunakan method of join ataupun inspection method. Cut section method tidak sesuai untuk soalan macam ni, sebab cut section method, okay, kena note down apa saya cakap ni. Cut section method kamu hanya sesuai gunakan sekiranya soalan itu minta certain member. Contoh, okay, contoh ni saya nak terangkan pasal cut section method secara general lah, saya campur-campur. Contoh, dia minta kamu carikan member, internal member bagi DF, DE, BE dan juga BC. So kalau you nampak DF adalah yang ni, DE adalah yang ni, BE adalah yang ni, BC adalah yang ni. So bermaksud you akan buat cut section di mana kena pada semua member tersebut. Kalau soalan mention dia nak certain member, so ni you wajib bila guna cut section method. Tetapi kalau macam soalan yang ini B2 ni, any method, sama ada you nak gunakan method of join ataupun inspection method. Okay, kan ada 3 method je kan kita belajar kan. Dan saya banyak kali ulang, inspection method adalah rentetan daripada method of join ataupun join method. Okay, so far soalan tak ada kan. So please note down. Selalu student dia tak tahu nak jawab kalau kita bagi dia certain member tapi dia buat join juga. Maksud dia cari semua internal forces, dah buang masa kat situ kan. Okay. Okay. Dan ada juga mengatakan, Puan, saya masih lagi tak faham lah macam mana nak tentukan zero force member. Okay. Ni pun you kena jot down. Zero force member, kita akan ada 3. Sekejap. Sorry lah. Yang ni saya akan padam, you janganlah padam kan. Ini nak cerita pasal zero force member ataupun nama lainnya ZFM. Okay, dah macam radio pula nama zero force member. So dah ada berapa rules? Rules ke, kriteria ke? Saya biasa cakap kriteria. Dah ada 3. Okay. Yang pertama, kalau you jumpa ini join dan cuma ada 2 member je, ada orang nak masuk ke? Okay, saya bila nak masuk saya kena pergi kat sini. Kalau tak nanti dia tak boleh masuk.
Okay. Let's say you ada join. Pada join tu ada 2 member. Okay. Member yang ini dan juga member yang ini. Okay. Automatic yang ini akan jadi 0 force member. Dengan syarat pada join tersebut tidak dikenakan external force. Maksudnya kat situ tak ada support, kat situ tak ada external force macam contohnya ni. Contohlah kalau dia punya member macam ni, tiba-tiba kat sini dia ada bagilah apa? Pin. Pin. Confirm pada pin kan akan ada 2. Ataupun dia bagi satu lagi macam ni, tiba-tiba dia letak external load kat sini 2 Newton. Contoh. Kalau macam ni, yang saya baru lukis ni, ini tidak menepati kriteria. Okay. You note down lah. You buat lah you punya note macam mana. Pastikan you kena tahu. Kadang-kadang saya lupa lah rules nombor apa. Tapi saya cakap lah rule nombor 1. Tu pelan saya lah saya tak rule semana kan. Susunan dia. Okay. Rules yang kedua. Sekiranya pada join itu, dia ada 3 member di mana 2 member dia adalah co-liner. Dia segaris. Okay, ada nak masuk ke? Okay, boleh masuk. Dia mesti segaris. Macam mana? Segaris apa yang macam ni lah? Ni segaris. Kalau saya buat macam ni, dia segaris segaris dan member yang ketiga yang tidak segaris dia automatik akan jadi 0 force member. Tak kisahlah dia letak macam mana. Macam ni ke? Macam ni ke? Macam tu ke? Macam ni ke? Yang penting you kena check ni. Dia mesti co-liner ataupun segaris macam ni barulah yang ni akan jadi kosong. Ni jadi kosong. Ni jadi kosong. Ni jadi kosong. Okay. Faham tak? Selalu yang nombor 2 ni senang je you nak notice. Okay. Okay. Yang ketiga. Yang ketiga saya tak ingat yang mana ketiga 3 ada Ketiga mana tu? Kita kena tengok buku balik lah. Sekejap. Yang ni yang paling obvious 1 dengan 2. Yang ketiga ni nanti saya ingatkan balik. Saya lupa lah yang ketiga berapa. Okay. Nanti cek balik. Rasanya dalam saya punya division sebelum ni ada kan? Okay. Tak apa nanti dulu. Saya lupa saya tak nak buang masa. Okay. Itu kalau 3 rules ini you boleh lihat sebelum kamu nak analisis. Contohnya lah pada Q1 ni. Sebelum you nak analisis cari dia punya internal force. You tengok ada tak? Ada tak dia punya 0 force member? Berdasarkan rules ni. Kalau tengok rules 1, rules 2 ni. Ada tak? Tak ada. Okay. Sebab tengok pada join F. Join F memang dia macam rules nombor 1. Tapi dia ada external load pada join dia. Jadi tak boleh. Okay. Kalau nak tengokkan pada rules 0 force member nombor 2. Join lain-lain pun tak ada. Sebab join B tu dah 4 member. Join E 4 member juga. Join D pun 4 member. Okay, itu secara analisis secara kasar sebelum nak buat analisis. Tetapi, okay, itu sebelum you analisis. 0 force member boleh wujud selepas kamu ataupun semasa kamu buat analisis. Okay. So nak check macam mana. Kalau tengok pada figure Q1 ni tak nampak satu pun 0 force member. Tak apa. Kita check satu-satu Okay, saya terus go through lah kepada ni. So carikan dululah dia punya reaction. So saya boleh padam yang ni Yang 3 tu nantilah boleh cari kot dalam saya punya slide. Dalam slide kuliah tu ada. Okay. Kita buat yang satu-satu dululah. Tu basic kan. Nak ajar korang balik lah. Cari reaction. Okay. Reaction. Saya tahu sini ada AY. AX. Tak tanya. Kalau tak faham terus tanya. Okay. Tak marah pun.
Okay. So sekarang ni nak start pada mana dulu nak cari reaction. Biasa kalau you nak cari reaction, you lebih sesuai you mulakan dengan summation moment. Okay, kenapa kita nak buat summation moment dulu? Kenapa tak saya tak nak start dengannya FY atau FX? Okay. Kalau saya start dengan summation moment, saya boleh start pada point A. Kenapa pada point ataupun join A? Sebab pada join A, kalau saya buat summation moment di situ, saya boleh eliminate. Bukan bermaksud kat situ tak ada nilai. Maksudnya saya eliminate. Sebab you tahu kan, moment dia punya formula adalah nak masuk je. Okay. Moment force didarabkan dengan D. D ni apa? Adalah lengan dia. Okay. Kalau you letak moment kat sini, berpusat pada A. So, confirm. Okay, ada siapa masuk lagi tak? Okay. Confirm AX dan juga AY dia tak ada nilai D. Okay. Dia tak ada distance. Harap faham tak nak saya terangkan secara detail pula. So saya akan mulakan dia dengan summation moment pada A. Tapi kalau kamu tak nak buatnya pada A, pada C boleh juga. Kalau you buat pada C, bermaksud yang tak akan ada nilai D adalah CY dan juga AX. D ni dia mesti, okay, contohlah ni you punya daya kan F. Contoh ni titik. So ni adalah distance dia. So D dia mesti bersudut 90 darjah nak kena terangkan balik ni. Kalau tak kan saya perhatikan ramai yang salah cari reaction. Okay, walaupun ni basic. Okay, dia mesti adalah D tu mesti jarak dia adalah 90 darjah daripada titik mana yang kamu nak cari. So kalau pada A, pada C, CY confirm lah dia tak ada nilai D sebab tak ada yang bersudut, jarak yang bersudut 90 darjah. AX pun tak ada sebab dia betul-betul kena pada C. Okay. So boleh sama ada nak start pada A ataupun pada C. Just saya start pada A lah. Okay. So saya akan buat summation moment pada A equal to 0. Okay, so saya akan nampak saya memberitahu saya punya penilai arah counterclockwise saya adalah positif. Jadi kalau sini adalah kalau dia berputar berpaksikan pada A dia adalah positif, so dia akan jadi CY. Distance dia berapa? 4. Okay, apa lagi? Daya. Okay, kita ada 4. 4 ni dia akan rotate macam ni. Rotate ikut jalan akan jadi negatif. 4, berapa distance ni? Distance ni yang akan kenapa dia bagi sudut ni? Mesti ada sebab. So kalau you keluarkan dalam bentuk macam ni, okey, umpamanya lah macam ni segitiga ni, saya keluarkan kat sini. Saya letak sini 60. Okey, distance ni adalah 2. Okey, saya nak tahu distance ni berapa? Gunakanlah sohkah tua tu. Nak guna apa? Nak cari soh kan, opposite bagi hypotenuse ke ataupun tan. Tan adalah opposite bagi against kan. So tan mana? Tan 60 darjah bersamaan dengan opposite kita adalah y bagikan dengan against. Against kamu adalah 2 meter. So 2 tan 60 bersama dengan y. Berapa? Tekan kalkulator. Saya malas tekan. 2 tan 60. Anyone? 3.46. 3.46 meter. Okay. So kat sini nilai dia adalah 3.46 meter. So kita tahu 4 meter 4 kilonewton ini dia akan didarabkan dengan D dia iaitu 3.46. So berdasarkan gambar rajah ni ada apa-apa lagi daya tak? Tak ada kan? So equal to kosong. So
So kirakan untuk saya berapa, CY berapa? Saya tak nak bagi semua. Saya nak kat you all mengira juga supaya menghilangkan ngantuk. Berapa CY? Alah congak-congak je lah kau you all. 3.46. Bagilah feedback sikit. Newton, kilonewton. Newton, kilonewton. Okay. So, barulah you boleh start dengan summation fx ke summation fy. So, saya buat dengan summation fy. So, fy kita tengok pada figure kita ada ay campur. So, sekarang ni positif kan? So, positif maksudnya dia samalah dengan kita punya assumption. So, kat atas. Okay. So, ay campur CY kita berapa tadi? 3.46. So, ini terus letaklah 3.46 kilonewton. Okey, ada pedaya apa lagi tak? Tak ada kan? Equal to kosong. So, AY bersama dengan negatif 3.46 kilonewton. So, kalau saya positifkan dia, ini dia adalah macam ni. So, kalau saya nak positifkan dia, 3.46 kilonewton ke bawah. Okay. Faham tanda ni? Jangan lupa betulkan balik, sebab tu nanti bila nak cari internal force, you kena lukis yang baru, masukkan nilai yang positif sahaja. Okay, sekarang ni kita buat summation fx equal to 0. So, tengok pada ni fx kita apa? Kita cuma ada ax tambah dengan 4 kilonewton equal to 0. So, ax sama dengan negatif 4 kilonewton. Ini macam mana? Macam ni kan? So, kalau nak positifkan dia akan jadi ke kiri. So far, okay reaction? Simple kan? Semua okay? Okay. Puan, Ya, ya. Puan, kalau Y tu cari guna Pythagoras boleh? Ini Pythagoras lah ni. Tak bukan, ni kan Puan buat guna sudut 60. Tapi kalau buat ambil segitiga FBC, lepas tu hipotenus 4, yang bawah tu 2, cari yang belah FB tu, tapi dapat 3.46 juga. FB. Maksudnya yang ni kan? Ni adalah F. Ni adalah B. Ni adalah A. Apa yang saya buat ni adalah teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras kan yang solve katua tu. Tapi saya buat dekat segitiga lain. Maksudnya tak guna yang ni 60 tu. You gunakan FBC. C. Sebelah dia. You gunakan macam ni. Lepas tu ambil 2 tambah 2, hipotenus tu jadi 4. Lepas tu 4. BC jadi 2. BC jadi 2, you cari ni berapa? Boleh juga. Boleh juga. Contohnya kan macam ni, you akan buat macam mana yang ni? Nak cari Y ni? 4 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 punca kuasa 2. Punca kuasa. Kan? Boleh juga. Okay, terima kasih Puan. Okay, sama. Yang ni pun, dia teorem, kedua-dua yang you buat ni, yang saya buat ni, dia pun teorem juga. Teorem tu sama juga. Teorem Pythagoras juga yang ni. Cuma digunakan figure yang lain. Okay? Tak kisah mana-mana. Sebab kedua-dua akan memberikan jawapan yang sama. Okay. So sekarang ni kita dah dapat reaction. Kita lukiskan besar-besar kita punya gambar ni. Bagi hampa pun nampak semua mata-mata bagi-bagi buta ni. Macam saya tengah hirup air kopi ni. Sedapnya padan-padan air kopi. Okay. Saya tukar warna lain. Saya tukar warna lain lah. Tukar warna hitam. Untuk body dia. So ini. Lagi. Cukup besar ke ni? Macam tak cukup besar je. Harap besar lah kot. Okay. Ni adalah A.
B, C, D, E, F. Okey. Lepas tu kita letak jarak kat dia lah. Kita ada 2 meter. 2 meter. Yang ni kita tahu apa? Tinggi ni tadi 3.46 meter. Okey. Ni jarak dia 2 meter. 2 meter. Okey, kita masukkan nilai reaction net support tadi. Tadi AY ada berapa? 3.46 kilonewton. Satu lagi 4 kilonewton. Yang ini ke atas apa? 3.46 kilonewton. Okey. Yang ni you tolong jot down your own notes lah. So yang ni saya nak buat inspection method. Okay. Inspection method, bila kita dah ada reaction, semua dah ada. Satu lagi saya tak masukkan. Jangan lupa 4 kilonewton. Pastikan you tuliskan semua daya eksternal pada trust tersebut. Okay. Untuk inspection method, dia punya 2 meter tu bukan dengan isi ke? Apa dia? Nilai 2 meter tu bukan dekat nilai FE isi ke? Sama tu kalau you tengok kan. Yang ni. Dia kan macam simetri. Dia kan simetri. Ni 2 meter. Ni pun 2 meter. Kalau sini 2 meter, confirm ni pun 2 meter. Sebab dia simetri. Lain lah. Lain kalau contohlah sini 1 meter. Belum tentu sini adalah 2 meter. Tapi kalau dia 2 meter, you tengok dia macam you lipat kertas manilakat. Kertas A4 kan, lipat 2 kan. Dia akan dapat sama lah ni. Ni pun 2 meter juga. Ni pun 2 meter juga. Dia sebab dia simetri. Okay. So yang bagusnya simetri, sepatutnya daya dalaman pada DF dengan FE ataupun DA dengan EC sepatutnya sama. Itu trik dia. Okay. Okay, berbalik kepada inspection method. Okay. Inspection method. Rules yang pertama adalah selalu yang student buat silap, dia tak tahu nak start dengan join mana. Itu masalah dia. Puan, saya tak tahu nak start dengan mana puan. Payah ni. Okay. Saya dah check dah. Pada section ni tak ada yang zero first member. Okay lah, macam puan cakap, kita kena check. Ada tak zero first member berdasarkan rules ataupun kriteria yang 3 tu. Saya tengok tak ada. Tapi saya tak tahu nak start mana. Okay. Untuk inspection method, you boleh mula pada mana-mana join yang ada member tidak boleh lebih dari 2. Maksimum 2. Unknown. Inspection method, saya ulang balik. Mulakan pada mana-mana join yang ada 2, tidak boleh lebih daripada 2 unknown member. Okay. Sekarang you tak boleh start dengan D. Join D dia ada 4. Join E pun ada 4. Join B pun ada 4. Tapi you boleh start dengan F sebab F ada 2 unknown iaitu FE dan juga FD. You boleh juga start pada A. A dia ada 2 unknown iaitu AD dan juga AB. Dan you boleh juga start pada C. C ada 2 unknown, CE ataupun CB. Macam saya suka start dengan sebelah kiri. Dah terbiasa, bukan suka, dah terbiasa. Kalau you nak start dengan sebelah kanan lebih afdal ke, cakap puan kan lebih afdal mula dengan kanan. Tak kisah, boleh saja asalkan menepati rules inspection itu. Yang pertama, tidak boleh lebih daripada 2 unknown.
Faham so far? Faham. Faham. Itulah masa buat revision pun faham. Tapi bila jawab test tak tahulah dia punya guguk gembita macam mana tak boleh buat. Kan sayang. Tak apa. Dimaafkan. Tapi lain kali kalau final kau buat memang aku tak maaf. Okay? So saya start dengan A. Okay, pada A, apa yang saya nak start dengan join? Okay, saya dah tahu dah saya nak start pada A macam Puan cakap. Tapi saya nak start dengan member mana satu? AD ke AB? Nak tengok start pada mana satu. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, pada AD, you ada berapa unknown? Ada berapa unknown komponen? Ada dua kan? Fx dan juga Fy. Okay. Kalau pada AB, kamu ada berapa unknown? Satu. Okay. Combine kan. Kita combine kan antara AD dan juga AB. Mana komponen unknown yang cuma ada satu je unknown? AD iaitu dia cuma ada satu unknown iaitu pada paksi Y. Okay. Mungkin sekarang tak nampak lah apalah Puan ni baby. Okay. Senang saya lukis. Sekarang ni saya assume dulu. Saya assume AD ni mungkin lah dia punya komponen unknown dia macam ni. Okay. Untuk AB saya assume dia macam ni. Iaitu pada AD dia cuma ada satu komponen unknown iaitu pada paksi X. Tetapi pada AD you tengok dia ada dua unknown komponen iaitu paksi X dan juga paksi Y. Jadi bila dah tengok pada AD dan juga AB, okay, saya tak akan mulakan dahulu dengan unknown paksi X sebab dia ada dua unknown. Iaitu yang ini dan juga yang ini. So saya tak akan mulakan dahulu analisis saya dengan paksi X. Okay, sebab dia ada dua unknown. Tak boleh nak start. So saya kena start dengan mana? Dengan Fy. Yang ini. Mana? Saya akan start yang ini. Besar sikit. Okay, faham tak? Faham. So you kena jot down lah. You punya nota. Lepas ni kena buat apa. Lepas tu kena check apa. Okay. Yang ni saya dah try buat slow lah. Okay. Kita buat slow. Kenapa suara aku slow? Oh tak. Okay. Kena buat slow You all slow note down apa step-step yang penting. Okay. Sekarang saya padam dululah. Okay, tolong ingatkan saya nak gunakan paksi X saya. Saya nak guna paksi X saya merah. Okay, paksi Y saya hijau. Okay, betulkan saya lah kalau saya buat macam tu So, saya nak start dengan hijau dulu. Okay. Kita dah tahu dah kita nak start dengan komponen paksi Y. Okay. Sekarang pada komponen paksi Y, pada join A, ada tak daya pada paksi Y? Boleh bacakan dengan saya tak? Daya pada paksi Y yang ada. 3.46. Okay, 3.46 tu dia punya arrow ke bawah ke atas? Ke bawah. Okay, ke bawah. Jadi saya kena counter 3.46 tu ke bawah ke atas? Ke atas. Yes, ke atas. Jadi ni adalah 3.46. Tengok bila kita cuma ada satu je unknown component, you senang nak counter. You ada 3.46 ke atas yang di counter dengan 3.46 ke bawah. Perasan? Okay. So sekarang ni kita tahu. Okay, kita dah tahu dah. Kita punya arrow unknown tu Fy dia ke atas. So confirm lah untuk unknown Fx dia adalah macam ni. Cuma nilai tak tahu. Okay, macam mana cari nilai? Gunakan yang segitiga tu.
Macam ni. Okey. You ada kat atas 3.46. Okey, yang kat sini yang fx you tak tahu. Okey. Tapi fx ni, okey. Terpulanglah you nak. Kalau saya ambil segitiga yang ni. Mana? Yang ambilnya semua boleh juga kan. Ambil semua. Iaitu panjang dia saya ambil distance yang ini. Saya ambil berapa? Ambil 2 lah. Saya ambil keseluruhan. Dia sebenarnya kalau you nak ambil yang macam ni pun boleh. Segitiga macam ni pun boleh. Tapi kita ambil lah yang mudah lagi kan kita tak pasti pula yang adakah separuh daripada segitiga ADB. Ada orang nak masuk ke? Okay. Kita tak pasti pula jarak ADB tu, jarak AB tu sentro dia adakah 1 meter. Kita tak pasti. Tapi kita pasti jarak AB adalah 2 meter. So kita ambil segitiga yang besar tu. Faham tak? Okay. So dia adalah 2 meter. Dan kita tahu juga panjang FB adalah 3.46. Betul? So buatlah dia darab silang. X per 2 equal to 3.46 bagi 3.46. So X equal to berapa? X equal to 2. So ini adalah 2. Bila you nak lakarkan dalam you punya trust ni, tak payah letakkan unit dulu. Nanti serabut pula. Letakkan nombor pun cukup. Okay, sebab you tahu dia adalah kilonewton. Bila you dah listkan AB berapa, AC1 baru masukkan unit Faham Okay. So kita dah dapat dah unknown bagi member AD, unknown paksi Y dia 3.46 ke atas. Dan juga paksi X adalah 2 kilonewton ke kanan. So internal tu dia kena seimbang. Dia kena di counterkan lah. So counterkan macam mana? Counter back lah. So 2 ni, 2 ke kanan, kena counter back 2 ke kiri. Yang Y pun samalah. Kalau you dapat 1, confirm tiru je yang you dapat ni. Tiru je balik macam tu, cuma berbeza arah. Okay. So dia 3.46. Okay, settle. Baru settle 1. Baru settle member AD. Nak tengok pula member AB. Tengok balik pada joint A. Okay, sekarang tengok. You boleh bayangkan, you baca dekat saya punya figure ni. Besar sikit kot. Okay. Kita sekarang dah settle dah unknown untuk paksi Y. Sekarang yang belum settle adalah paksi X. Okay. Bila you letak 2 di sini. Merah pula. Sorry. Bila you letak 2 di sini, bermaksud kamu telah memberikan satu nilai kepada unknown paksi X. So tinggal satu lagi unknown pada paksi X, iaitu nilai A, B. Okay. So macam mana nak tengok? Tengok balik pada joint A. Tengok pada paksi X dia. You ada nilai 4 kilonewton dengan 2 kilonewton. Sekarang 4 kilonewton tu ke kiri ke kanan? 4 kilonewton ke kiri ke kanan? So ke kiri. Dan you ada 2 kilonewton ke kanan. Yang merah ni. Okay. So untuk member AB, saya nak kena counterkan dia berapa? 2. 2 ke kanan. Ke kanan. Sebab you ada 4 ke kiri. Dan you ada 2 ke kanan. So nak samakan macam mana? Kena perlukan 2 ke kanan. Faham So dapat 0. Okay. So yang ini jangan lupa, bila dah ada 2 ke kanan, dia kena di counter back. 2 ke kiri. Yang ini saya buat ni untuk join B nanti.
Alah luki-luki je. Bila dah tahu sebelah kanan, confirm yang sebelah kiri dia berbeza arah. Dia akan bertembung menjadikan dia kosong. Okay. So yang ini nanti untuk member A, D, tolong carikan dia punya resultant force berapa? Resultant force adalah 3.46 kuasa 2 campur 2 kuasa 2 punca kuasa. Berapa you akan dapat? 4. So tension, compression. Tension, compression. Tension positif, negatif? Positif. So saya letak je 4 kat sini. Cara saya suruh letak kotak. So jadi saya boleh beritahu pada diri saya yang kotak tu lah adalah nilai dia punya internal force. Okay. So bagi member AB dia adalah berapa dia punya internal force dia? Member AB. 2. Compression, tension. Tension sebab dia menjauhi joint A. Okay. So bila tension dah ada positif. Saya tengok macam tu je lah. Okay. Settle joint A. Okay. So sekarang ini kita nak start mana dulu? Kalau ni joint D boleh tak start? Joint D boleh tak start? Tak boleh kan? Sebab kita ada 3 unknown iaitu 1, 2, 3. Betul? Tak boleh start. Mati pula. Sudahlah. Mati semua pula. So kita nak start mana dulu? Saya kecilkan sikit. Okay, yang ni kita biarkan. Kita buat dengan C pula. Sebab kita tak boleh nak continue dengan D. D ada 3 unknown. Dekat B pun ada 3 unknown. Tak boleh jugalah. Kita start dengan C. Okay, pada C, tengok pada member CB, CB dan juga member CE. Okay, CE let's say lah. Let's say unknown dia macam ni. Okay, contoh kita tak tahu. Okay. So untuknya yang apa? Yang ni mungkinlah dia macam ni. Okay. So saya nak mulakan dengan mana dulu? Saya nak mulakan pada member CE ke member CB? CE sebab dia ada satu unknown member iaitu Pak CY. Sama juga kes dengan join A tadi. Okay. Saya tak boleh nak mulakan dengan member CB sebab member CB kalau tengok pada join C dia akan ada 2 unknown Pak CX iaitu yang ini dan juga yang ini. So tak boleh. So saya akan start dengan Pak CY pada member CE. Okay. Berbalik pada warna tadilah. Hijau kan. Okay. Pada member CE saya tahu dia ada satu unknown komponen Y. So saya nak counter berapa nilai dia. Kita tahu dia ada 3.46 ke atas. Jadi dia kena counter ke bawah 3.46. Okay. 3.46. Faham Sebab you ada 3.46 ke atas. Yang ini lepas tu dia nak kena counterkan balik 3.46 ke bawah. Okay. So Pak CX berapa? Oleh kerana dia simetri, okay, dia akan sama pada joint A. Dia akan jadi 2. Nampak So ni pun akan jadi 2. Ke atas pun akan jadi 3.46. Saya salin balik je, cuma berbeza arah. Okay. Tengok balik pada joint C. Saya dah boleh settlekan member CB. Sebab member CB cuma ada satu je unknown iaitu pada Pak CX. So berapa? Alhamdulillah. Sorry. Berapa saya nak kena letak pada member CB? Anyone? 2. Okay. Sebab pada member CE saya ada ke hijau pula ni.
saya ada ke kanan 2 kilonewton. Okey, you tengok pada join sini ke kanan 2 kilonewton. So saya kena counter lah, saya kena musnahkan yang 2 ni dengan meletakkan daya pada member CB2 ke kiri. Okey. 2 ke kiri. So pada member BC dia akan ada tension 2 juga. Nampak Faham? Dia akan jadi tension positif. So ni pun akan jadi 4 juga. 4 tension ke compression pada member CE? Compression. Compress. Sebab semua daya tu menuju ke setiap join. Join E pun dia compress, join C pun dia compress. So kat sini dia akan jadi compression lah. Okay. So saya akan tulis dia sebagai negatif lah. Senang kalau nak tulis kan. Dia punya classify tu baru saya tuliskan dekat bahagian bawah. Okay. Sekarang boleh tak saya mulakan dengan, okay sekarang dah settle dah join C. Join A pun dah settle. Boleh tak saya mulakan dengan join E ataupun D? Join E ataupun D, boleh tak? Cuba tengok dekat start join tu ada berapa unknown member? 3. 3. Jadi tak boleh lagi. So saya nak start kat mana ni? Boleh tak saya buat dengan join B? F. Tak, saya tanya boleh tak saya mulakan dengan join B? Boleh. Join F pun boleh kan? Kan join F pun boleh kan? Boleh. B dengan F boleh sebab kedua-duanya ada 2 unknown. Okey, terbulanglah pada you. Nak start dengan F dulu ke? Nak start pada B dulu ke? Saya settle dengan bawah dahulu. Kalau saya settle dengan bawah dahulu, saya start dengan B. Okey. Sekarang dekat B ada 2 unknown. Yang itu 2 unknown. Okey, yang ni. Tapi yang ni dekat B saya walaupun dia ada 2 unknown, kalau you tengok balik, sebab saya nak analisis dengan B tapi saya tak pasti. Kalau ikutkan pada kriteria inspection, kedua-duanya boleh. F pun boleh, B pun boleh sebab dia ada 2 unknown. Okey. Tapi pada B dia tak ada daya apa-apa. Dia cuma kita boleh assume mungkin lah. Mungkin dia punya ni macam ni, satu macam ni. Mungkin satu lagi macam ni, satu lagi macam ni. Jadi kalau you tengok pada join B, pada member BD dan juga BE, you akan nampak berapa unknown komponen. Berapa daya unknown komponen? Ada berapa? You akan nampak ada 1, 2, 3, 4. Betul? Tak boleh nak settle kan? Betul tak? Betul. Okey, macam mana nak buat ni tak boleh settle ni? Okey. Sekejap itu tak saya ada miss apa-apa tak? 2, 3. Okey. Kalau yang ni 2 something. Kalau saya start dengan F, F pun sama juga. Dia macam ada 4 unknown. Let's say lah satu ni mungkin macam ni. Mungkin macam ni. Mungkin macam ni. Mungkin macam ini. Yang ini dia akan ada trik sikit lah. Okay. Dia akan ada trik sikit. Sekejap. Kita nak bagi 2. Okay. So sekarang you akan nampak ada 3 unknown pada part C. 2 unknown pada part C Y. 2 unknown pada part C X.
Okay. Yang ni you kena pandai bermain-main dengan you punya minda. You tak boleh start dengan B sebab B dia ada dua. Okay. Tapi saya ada kalau saya letak nilai kan, you confuse pula. Okay. Jangan letak nilai. Nanti kan you ingatkan itu adalah daya dia. Okay. So sekarang dua-dua. Okay. Nak letak B ke? Boleh jugalah. F pun boleh, B pun boleh. Tapi kalau you tengok, kita tengok pada B lah. B lagi simple kot. Pada B. You tengok pada B, kita ada 2 ke kanan, 2 ke kiri. Betul? Seimbang tak? Seimbang. Okey. Perlu tak saya letak apa-apa daya lagi pada paksi X untuk seimbangkan join B? Dia akan jadi zero force. Bijak. Sini akan jadi zero. Sini akan jadi zero. Faham tak? Ini adalah zero force di mana kamu dapati sewaktu kamu buat analisis. Kalau you tengok pada join B. Tengok join B balik. You ada ke kanan 2. Telah diseimbangkan dengan ke kiri 2. Jadi paksi Y dia dah seimbang. Tak perlu lagi nak ada apa-apa daya yang distribute lagi pada paksi X tu. Kalau you distribute nanti tak seimbang. So automatic dia akan jadi 0. Dia akan jadi 0. Nampak? Faham tak? Saya tak akan start dengan F dulu. Sebab F nanti ada banyak. Dia ada 4 ni. 4 ni akan kacau. 4 dia akan kacau. So saya tak tahu nak letak kat mana. Nak seimbangkan. Tapi pada B saya dah nampak dah. Okay. Okay. Tengok balik pada join E. Sekarang dia ada berapa unknown member? Berapa non member? 1. 2. 2. Iaitu yang ini dan juga yang ini. Okay. Dia ada 2 unknown member. Okay. Tengok balik pada join E. Okay, tengok balik pada join E. Okay, sekarang ini, kalau sini dah kosong, umpama kan, you ada, let's say saya tulis ni, dia ada 4. Tapi sini dah kosong. Bila dah kosong, you boleh ignore dia. So, dia tinggal macam ni je. So, yang ni akan jadi berapa? Ni. Ni akan jadi berapa? Kosong. So, ini akan jadi kosong. Puan, bukan ke Puan cakap dia mesti 3 member? Betul. Tetapi kalau you tengok balik, okay, kalau ni contoh join D Ni join D. Satu lagi, dia ada gini, satu gini kan. Kita tahu daripada yang ni adalah yang B. Dia dah kosong. Bila kosong, umpama dia tak wujud. Bila tak wujud, you akan guna pakai rules zero force member tu yang kedua tu. Di mana kalau you ada yang collinear, yang ketiga akan jadi kosong. Tetapi yang ni tak boleh jadi kosong. Kalau contoh, sini ada nilai. Contohlah sini nilai 2 kilonewton. Yang ini tak boleh jadi kosong. Tak boleh. Sebab dia ada nilai. Tetapi kalau sini yang tadi ni, kita dah tahu dia sini ada kosong. Automatik kita akan gunakan rules nombor 2. Dia akan jadi kosong. Okay, faham? Faham So saya carry on. Join D. Join D. So dia tinggal satu je unknown. Okay, you tengok pada join D. Paksi member DA. Dia ada ke bawah 3.46 kan? Betul tak? Oleh kerana dia simetri, DF 2 meter, AD pun 2 meter. So dia punya unknown paksi Y dia mesti sama dengan paksi Y untuk member AD. Okay. So dia akan ada berapa paksi Y dia? Nilai paksi Y. 3.46 ke atas atau ke bawah? Untuk member DF. Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Yang ni. Sebab you ada ke bawah yang ni. Nak counter back dia kena ke atas.
3.46. Okey. So sekarang confirm lah arah untuk paksi X kamu ada macam ni. Resultant kan. So nilainya berapa? Tengok balik pada member DA. You ada 2. 2 ke kiri. Nak counter back mesti kan perlu 2 ke kanan. Nampak? Nampak. So dalam internal pun kita kena simbangkan lah. Dia perlukan sini 2. Bawah 3.46. Okay. So tengok pada member F. Member F. Member F dia ada 4 untuk paksi X dia ada 4 ke kanan. 4 km ke kanan. Dia perlu counter balik pada member FE ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. So maksudnya dia perlukan ni jauh untuk paksi Y. Ke kiri 2. So yang Y automatic dia akan jadi ke atas 3.46. Okay, sekarang check balik pada join F. Member paksi Y dia. You ada 3.46 ke atas bagi FE dan you ada 3.46 ke bawah bagi FD. So dah seimbang ke belum? Dah seimbang ke belum? Dah. So settle. So yang ini confirm dia akan jadi 3.46. Okay. Ini akan jadi saling balik cuma berbeza arah 2. So check balik dekat join E. Join E akan jadi you punya final check sama ada you punya keseluruhan member tu seimbang atau tak seimbang. Check pada join E. Join E. Okay, you tengok pada komponen paksi Y. You akan ada member EC 3.46 ke atas. Member EF 3.46 ke bawah. Dah seimbang belum? Dah seimbang belum? Dah. Okay. Pada member EF dan juga EC, kita tengok pada komponen X dia. Tengok EF dia ada ke kanan 2. EC kita ada ke kiri 2. Dah seimbang belum? Dah. Kan sebab kita tahu sini kosong. Sini kosong. Jadi tak payah tengoklah dua member yang kosong tu. Dia tengok yang ada nilai. So dah seimbang. Bila dah seimbang semua ni, carikanlah dia punya resultant. Okay. Kalau ini berapa resultant dia? Ini akan jadi negatif kan? Negatif 4. Betul? Betul. Okay. Ini akan jadi positif 4. Okay? So sekarang barulah you tuliskan dia kat bawah. Kat mana-mana lah. Tepi ke. Dia punya member-member dia. Member. Kalau saya suka teratur lah. Senang nak ikut. AB. BC. Lepas tu. DE. And then. AD. DF. Lepas tu PE. Okay. And then BD, CE, EF. Kita tak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Benda ni adalah practice make perfect. Saya pun tak pandai. So AB adalah 2 kilonewton. Dia adalah tension. BC 2 kilonewton. Sama juga tension. Mana? DE kosong. Tak payah tulis tension coefficient pada kosong. AD dia adalah 4 kilonewton. Dia adalah tension.
DF 4 kilonewton. Oh, buruk tulisan. Tension BE. BE mana BE? BE kosong. BD kosong. BCE 4 kilonewton compression. EF 4 kilonewton compression. So setiap markah ni you akan dapat 9 markah. Satu member satu markah berserta dengan dia punya ni lah. Kalau you tak letak dia punya tension compression, you akan dapat separuh. Melainkan BE tu kalau betul you letak ada 0, you mesti dapat 1 markah. Okey. Boleh soalan yang ni Okey. 1 markah lagi. Ni baru 9. 1 markah ni adalah lakaran kamu ni. Ni akan dapat 1 markah. Yang kamu conteng-conteng untuk carikan dia punya inspection method tu 1 markah. Kalau you gunakan method of join, you buat satu-satu, jalan kerja je panjang tapi 1 markah je. Kalau inspection method, you buat kat sini je. Sebab you banyak bermain-main, you banyak gunakan you punya imagination. Okay. So far okay. Okay, lepas saya punya lab ni ada kelas tak? Tak ada. Tak ada. Petang ada kelas? Pukul 2. Pukul 2. Okay. Nanti saya bagi kamu latih to be lah. Latih to be buat sendiri. Sebab saya nak you all mahirkan sebab dia akan guna pakai dalam chapter 3-4 cepat sikit. Okay, settle untuk soalan nombor 1. Soalan nombor 1 kan? Tak apa, kita buat go to satu slow-slow Okay, yang nombor 2 ni. Okay. Saya dah bagi tips sebelum kamu jawab test. Okay. Kalau dia dah bagi kamu area, saya rasa saya dah hantar kan dekat dalam WhatsApp group. Kot siapa yang tak terbaca lah, saya send semula Saya bagi tip so far yang saya check. So far yang saya check, yang jawab soalan ni untuk nombor 2 ni ramai yang tak dapat jawab. Walaupun saya dah bagi tips. Sekejap mana? Saya bagi yang ini. Cuba tengok dalam WhatsApp group masing-masing. Saya cakap apa? Kan dia tanya kan. Assalamualaikum puan, saya nak tanya untuk area yang berbeza untuk setiap member tu. Kena kira macam mana? Sebab kena tambah kolom. Lepas tu jumlah area tu darab dengan E atau setiap area darab E dulu baru totalkan semua. Saya cakap bagus soalan ni. Sekejap saya snap jadual seperti kalau dapat soalan macam ni. Saya dah cakap dah. Mula you letak member. Letak L tu dia punya length of member. A area. N tu adalah internal force yang disebabkan oleh real system. Yang macam kita cari tadi tu real system. Lepas tu nilai N yang disebabkan oleh point load. Disebabkan oleh one unit load. Lepas tu kolom last sekali tu adalah N besar, N kecil L over A. Okay, and then you di bawah sekali ada total summation lah. And then masukkan dalam information. Saya dah bagi dah. Okay, saya nak tanya. Saya tak tahu, just to be honest lah, soalan, siapa yang dapat soalan macam ni, apa masalah yang you hadapi masa mula-mula nak jawab soalan nombor 2 ni, yang dapat soalan macam ni? Ini jangan rasa macam tak nak jawab lah, nanti kan orang pandang rendah. Tak, sebab saya nak tahu apa masalah you supaya orang lain pun tahu. Jadi saya boleh tahu macam mana nak settle kan, nak bagi pendapat. Siapa yang dapat soalan macam ni tapi dia tak tahu nak buat apa? Apa masalah yang first yang you jadi macam tak tahu nak buat apa tu? Nak tahu? Boleh tak? Anyone? Ada. Saya check dalam section ni ada yang dapatnya soalan macam ni.
Sebab saya tak baca menyeluruh, saya baca sekali lalu je luahan you tu, tapi saya tak tahu you dapat soalan mana. Jadi saya nak tanya secara spesifik. Kalau soalan macam ni, kenapa you tak jawab? Apa masalahnya? Anyone? Saya dah terkeluar ke? Tak ada. Saya nak bagi tahu kalau saya dapat soalan macam ni saya keliru yang dia punya area tu nak pakai macam mana. Lepas tu dia punya table ni saya macam blank kejap. Tu kot sebab saya tak dapat jawab. Okay. Biasanya apa ni? Soalan macam ni dia dah bagi, dia cakap kita baca balik soalan dia. Figure Q2 show two forces acting on truss at joint A and C. Okay, dia bagi dah external force pada joint A and C. Betul, dia kata each member has the cross sectional area as stated in the figure lah. So dia bagi dah area, bagi kalau you nampak pun millimeter square tu maksudnya tu adalah area dia. Lepas tu dia kata table 1 show the internal forces member of truss due to real system. Maksudnya dah ada. Kan saya dah cakap dah. N tu adalah nilai internal force daya danaman yang disebabkan oleh real system. Okay. So you dah tahu dah apa dah nampak dah. Okay, real system mesti dia ada kaitan dengan N besar. Okay, dah bagi dah. Dah bagi internal force dia. Dan dah siap bagi dah the jenis tension ke compression. Kenapa dia nyatakan kamu, kenapa tak nak? Kenapa dia nyatakan kamu C dengan T? Sebab nanti you akan tulis lah kalau compression dia akan jadi negatif, dia akan jadi negatif. 50 ni positif sebab dia tension, 70 akan jadi negatif. Okey, 50 ni tension positif, 20 CE adalah compression negatif. Sebab, satu lagi dia kata, apa yang step yang kamu perlu buat, dia dah bagi dah soalan dia. Calculate reaction at support due to vertical unit load at joint. Okay. At joint. Mana ni? At joint. Adakah soalan ni salah? Sekejap skema balik. Okay. Soalan ni you kena baca keseluruhan. Okay. Okay, you tak tahu nak cari calculate reaction at support due to vertical load at joint A. Okay. Kat mana sepatutnya kan dia kena letak joint tu di mana displacement itu berlaku. So you tengok pada soalan B. Dia kata calculate force in each member due to vertical unit load at joint A. Okay, bermaksud bila you nak carikan point load, you akan lukis balik dia punya figure. Figure dia macam ni. Okay. Bila dia kata unit load, kita mesti kena check reaction disebabkan oleh unit load. Okay. Maksudnya, kita tahu dekat ni adalah A, ni adalah B. B tu adalah roller. Confirm dia akan jadi satu. Ni D, ini E. Okay. E ni adalah pin. Confirm dia akan jadi 2 lah. Iaitu EY, EX. Okay. So sekarang ni unit load tu nak letak kat mana? You tengok pada B. Unit load tu dia akan letak pada A. Vertical. So vertical macam ni lah. Letak 1. Okay. Kalau soalan nombor A tu dia kata, okay, cari reaction support. Reaction support tu kamu kena cari berdasarkan unit load. So kat mana nak letak dia? Nak letaknya unit load tu kat mana? Baca balik soalan B. Lepas tu bila dapat soalan, baca semua soalan. Kadang dia tak bagi kamu clue dekat soalan A sebab dia akan berturut.
A, B, C ni adalah anak soalan dalam soalan. Biasa anak-anak soalan ni dia berhubung kait. Okay. So key point kat B ni adalah vertical. Vertical mesti arah pada paksi Y lah. Vertical ni maksudnya paksi Y pada join A. So you letaklah sama ada you letak ke bawah ke ataupun ke atas ke. Macam saya letak ke bawah. Saya assume saya letak ke bawah dulu. So kat sini dia akan ada BY. So please jot down untuk mencari internal forces in member disebabkan oleh unit load, you masukkan unknown reaction at support. Sekarang ni pada support B dan juga support E. Dan please jangan masukkan nilai external force daripada real system, iaitu mana? Yang ni. Jangan masukkan. Untuk point load jangan masukkan. Faham? Saya repeat begini. Untuk mencari reaction dan juga mencari internal force disebabkan oleh unit load, jangan masukkan external load pada real system. Okay, yang ni jangan masukkan. Okay, so you punya free body diagram adalah ini sahaja. Okay, so sekarang ni untuk soalan A nak cari reaction. So saya akan gunakan summation moment kat mana saya start? Anyone? E. Dekat E kan? Saya tulis dulu penjarak lah. Nanti takut lupa. Okay. So saya akan buat summation moment dekat E. Okay. So dekat E saya akan tengok BY. BY positif negatif. Anyone? BY akan negatif kan? Sebab dia akan berputar ikut jam ke arah join E. So akan jadi negatif. Darabkan distance dia 1.2 meter. Lepas tu 1 unit load didarabkan dengan kita dapat join ni 2.4 meter. 1 unit load positif negatif? Negatif. Positif. Positif sebab dia akan berpusing. Dia akan berpusing lawan jam, berpusat pada point E. So akan jadi positif. Equal to 0. So nanti bila you settlekan, you akan dapat BY kamu ni adalah 2 lah nilai dia. Dia tak ada unit Unit load dia adalah unitless. Dia tak ada unit. Okay. So 2. So ni akan dapat 1 markah lah. Okay. Dah settle tu boleh gunakan summation FY equal to 0. Okay, you akan ada negatif 1 campur 2 tolak EY equal to 0. So akan ada 1 equal to EY. Okay. So ni akan dapat 1 markah. Okay. And then summation FX equal to 0. So ada daya apa-apa tak selain EX tu? Ada daya apa-apa tak? Tengok pada figure ni. Pada summation daya, summation force on FX. Selain EX. Ada tak? Tak ada kan? Dia saja. So walaupun kamu tahu dia 0 tapi kamu tak tulis dia, tak dapat markah 1 lah sebab soalan dia find reaction. So dia tahu reaction kamu ada berapa? Ada 3 iaitu EX, EY dan juga BY. So kena nyatakan nilai dia. Tu dapat 3 markah lah kat sini. So masukkan nilai-nilai dia. So senang ngukir balik kot. Nampak besar sikit kan? Ini. Okey. Tadi kita tahu sini adalah 2. Ini adalah 1. Ini adalah
1. Okey. Kita tahu sini. Ini saya lukis untuk bagi kamu nampak. Tapi kalau untuknya periksa, you nak gunakan yang tadi tu boleh juga. Masukkan je tanda yang betul. Okey. So sekarang saya nak start mana? Saya letak A, B, C, D, E. Okey. Nak start mana dulu? Nak start E dululah, senang Tahu tak? E. E paling senang. Sebab dia ada cuma satu unknown pada setiap komponen paksi. You tengok pada EC. Pada join E you ada daya ke bawah 1. So untuk EC kena counter dia berapa? EC. EC kena counter berapa? 1. 1 ke atas ke bawah? Ke atas. Ke atas. Okay. Pada join E ni you akan perlukan 1 lah. So dalam member dia pun perlukan 1 jugalah ke bawah. Okay. So dia akan jadi negatif kan sebab compression. Okay. Pada member ED ada nilai tak? Member ED tidak akan ada nilai. Dia akan jadi kosong. Sebab tiada daya lain yang boleh nak, sebab join E ni dah seimbang dah. Kalau you letak nilai pada member ED, let's say lah 1. Okay, 1 ke sini contohlah 1 kan. Tak boleh. Tak ada apa member yang boleh nak counter back. Sebab sini tak ada member. Okay, tak ada member. So, automatic yang ni akan jadi kosong lah. Okay. Nampak Faham? Ada soalan? Nampak Nampak tengok nampak? Okay. Nampak. Okay. Yang ni you boleh mulakan sepah-sepah tak apa. Macam ni saya akan next saya akan tengok pada join B. Saya akan pilih yang simple dulu pada join B. Join B dia cuma ada satu unknown pada satu paksi lah, itu paksi Y sahaja. Okay. Okay. Pada join B dia ada 3 unknown iaitu BA, BC dan juga BD. Tapi pada join B, dia cuma ada satu unknown komponen paksi Y iaitu pada member BD. Okey. Tengok pada join B, berapa saya perlu letakkan nilai pada komponen Y pada member BD. Semua tengok. Pada join B, member BD, berapakah nilai yang saya perlu letakkan pada komponen Y member BD? 2. Sebab pada join B, you ada daya 2. Okay, kena counter back 2 lah dia. Yang ni saya tuliskan je lah. Untuk dia ni. So ni adalah 2. Sebab ada 2 ke atas, kena counter back 2 ke bawah. Oleh kerana dia adalah compression, akan jadi negatif. Okay. So settle join B pada komponen Y. Okay, kita nak tengok dia pada komponen X. Dia ada 2. So tak boleh nak start lah sebab tak tahu nilai dia. So tengok pada join A balik. Join C tak boleh. Join C ada 2 unknown tapi kita tak tahu nilai. Kita tengok cari mana yang ada nilai. Biasa you cari pada member yang dia ada nilai lah pada join tersebut. Okay. So tengok pada A. Pada A, dia ada berapa unknown komponen yang cuma ada soalan, berapakah unknown pada join A? Kalau you nyatakan dari segi paksi. Paksi X ada berapa unknown dekat join A? 1. 2.
iaitu yang ini dan juga yang ini. Okey, dan dia cuma ada satu unknown pada paksi Y. So saya akan start dengan paksi Y dahulu. Saya tak boleh start dengan paksi X sebab dia ada dua. 1, 2. Tak boleh. Okey. Sebabnya kalau you tengok satu lagi, dia ada ke bawah 1. Jadinya saya akan start dengan member AD komponen pada paksi Y. Saya perlukan berapa nilai komponen pada paksi Y member AD. Saya perlukan 1 ke atas untuk counter back yang ni, 1 ke bawah ni. So ni 1. Okey. Oleh kerana dia simetri, segitiga ni simetri panjang ni 1.2, ni pun 1.2. So kalau sini 1, dari 1, confirm yang ni pun 1. So ni pun akan jadi 1 lah. Okey. Faham tak? Ada soalan? Okey. Nak bagi you all faham kan? Dia letak je lah. Rajinkan diri. Okay, ni 1. Sama juga ni pun akan jadi 1. Ni pun akan jadi 1. Okey. Sekarang barulah saya boleh buat analisis pada join D. Sebab join D tinggal satu saja unknown member iaitu member DC. Kita dah ada nilai pada member DE kosong. DB kita tahu compression 2. DA kita tahu dia akan jadi tension 1. Okey. So tinggal DC. Okey. Sekarang DC kita nak start dengan komponen mana? X ke Y? Boleh dua-dua. Okey, sebab berkemungkinan dia punya jari macam ni lah. Contoh. Okey, kalau you tengok dia cuma ada yang ni member DC, DB dia cuma ada komponen Y. Komponen DA dia ada komponen X dengan Y tapi dua-dua nilai dah ada. Komponen DC dia cuma tak ada unknown pada komponen X dan juga pada Y. So kita nak start mana dulu? Okay, kalau saya start dengannya, tak kisahlah X dulu boleh. Saya start dengan X dahulu. Okay, you tengok balik pada join D. Join D. Join D member mana yang ada komponen X? Anyone? Pada join D, member mana yang ada komponen X yang ada nilai? AD. AD kan, iaitu 1 ke kiri. So, nak kena counter back lah 1 ke kiri tu dengan 1 ke kanan. Okay. So, oleh kerana dia simetri, confirm yang ni akan jadi 1. Betul? Okay, check balik betul ataupun tak. You check balik. You ada 1 ke bawah pada member DA dan you ada member DC komponen Y ada 1 ke bawah iaitu 2. 2 ke bawah ni dia akan counter balik dengan member DB 2 ke atas. So, seimbang. Nampak tak? Faham tak? Okay. Okay. So, yang bila dah tahu pada satu internal member dia, so salin balik je lah yang ni. Tapi berbeza arah. Okay, so yang ni akan ada positif lah. Positif sebab dia tension. Positif 1. Okay. So sekarang yang A ni tak settle lagi A tak settle lagi ni. Sebab member AB tak ada. So tengok balik pada A. Patut settle tak habis tadi. Tengok balik pada A. You ada komponen paksi X 1 ke kanan. So kena counter kena counter berapa pada member AB? Member AD, you ada komponen X 1 ke kanan. So pada member AB, nak kena counter berapa? Counter back. 1 ke kiri. 1 ke kiri, so dia akan jadi compression. Compression negatif lah.
Okey. So yang ni sama je lah sebab tak ada apa-apa. So bila ada satu menuju ke B, okey, pada join B ni akan ada satu ke arah ke kanan, dia perlukan ke kiri juga. So yang ini dia akan counter balik dengan ini. So 1. Oleh kerana dia compress ke arah join B, dia akan jadi negatif lah compression 1. So check balik. Sini kita akan check balik sama ada dia akan seimbang ke tak. Oleh kerana you ada sini ke kiri, yang ni pun perlu seimbang lah ke kanan. Tengok pada C, you ada ke arah ke kanan 1. Okey, ke kanan 1. Diseimbangkan dengan member C, CD ke kiri 1. So seimbang. Pada komponen Y, pada member CE, you ada bawah 1. You ada sini 1. Di counter back dengan ke atas 1. Dah seimbang. Boleh nampak? Okey? Boleh nampak tak? So, jelas? Jelas. Okey. So masukkan nilai ni pada sebelah ni lah. Pada member ni. Kalau contohnya kita write down baliklah kat sini You ada. Sini baliklah. Member. Member. Kalau nak senang, follow balik turutan yang pada table tu bagi. Jadi senang you nak masukkan. So kalau you masukkan. Puan, Ya. nak tanya, Okey. kira untuk AD tu AD, kan dapat 1 kan? Cara kira dia 1/2 tambah 1/2 punca kuasa Dapat apa? Dapat 1.4 Puan. 1.4. Aduh, 1.41. 1.41. Okey. Aduh. Oh sorry, kena betulkan balik lah. Ini 1.41 lah. Sekejap. Saya kira 1.41. Okey. Thank you betulkan saya. 1.41. Dia adalah tension positif lah. So ni sama juga lah nanti. Ni akan jadi tension 1.41. Okey. Betul So ni lain. Okey. Dah. Tu 2. Okey. So bila you lukis balik dekat member dia. Apa member dia? You ada AB sebab saya punya ni macam kata A4. Tak ada baris, susah sikit lah. Patut saya tadi set up dia baris dulu. BC, DE, AD, BD, CD, CE. So you ada mana? Masukkan nilai L dulu lah senang. Macam dalam you punya ni kan. You punya apa? Nak member ke? Nak member? Yang mana kot? Boleh tak? Sekejap saya. Nak mudahkan kira. Sebab dia kan ada L. Senanglah L. AB adalah 1.2 meter. Lepas tu apa lagi? BC 1.2. DE adalah 1.2. AD adalah berapa AD? 1/2 sama 1. 1.7. 1.7. BD adalah 1.2. CD 1.7 juga kan? CE adalah 1.2. Tapi ni ada area. Area ni kamu masukkan lah. Dalam figure tu. Tapi nak lagi mudah, lagi cantik sebab dia dalam milimeter tau. Kita gunakan length ni pun dalam milimeter juga.
So ni akan jadi berapa? 1200, betul? RM1,007. Ni area dia apa? Saya nak kena tu. 1002. Tuan tengok kan sebab saya nak kena atas. Ni 1002. BC? 1002 juga. DE? 1008. AD? 1002. BD? 1008. CD? 1002. CE? 1002 juga. 1002 juga. Okay. So, yang ini, you masukkan nilai N. Satu lagi, N ni dah dalam kilonewton dengan nilai N. N tadi kalau kita dapat adalah negatif, masukkan terus negatif 35, negatif 35, kosong, 50, negatif 70, 50, 80, 50, negatif 20. Okey, N tadi kita akan dapat ni negatif AB negatif 1. Lepas tu BC negatif 1 juga. AD, sekejap. AB, BC, DE kosong. AD tadi 1.41. BD negatif 2. CD positif kan? 1.41. CE adalah negatif 1. Okay, negatif 1. Okay. So, last sekali adalah kolom L bahagi A. Sama je kalau你 buat L bahagi A, darabkan dengan NL ataupun tapi you jangan macam ni. Dia kena bahagi dululah. Kalau ikutkan formula asal kan NL bagi A kan. Ni kalau A yang sama bagi semua member. Tapi yang ni dia adalah A yang berbeza. That's why saya akan tuliskan L bagi A darabkan dengan N. So nanti you akan dapat ni dalam jawapan unit dia adalah kilonewton per milimeter. Okay. So bila you dapat nanti, you kira lah ni berapa. Dia akan jadi, sebab tadi ada pembetulan tadi kan 1.41, so takkan samalah. So kena kira balik, dapatkan total dia. Summation, berapa? Summation L over A. Okay, ni dalam adalah kilonewton per milimeter kan. So nanti nak carikan dia punya deflection pada member AY tadi tu, iaitu pada joint A pada vertical adalah summation L A. Ni unit dia adalah kilonewton per meter, bahagikan dengan nilai E kamu. Sebab E dia sama. E kamu ni dia bagi dalam 200 gigapascal. Dikonvertkan kepada kilonewton adalah 200 kilonewton per milimeter square. Nanti dapat nilai dia dalam milimeter. Okay. So ni kira balik lah. Boleh tak tolong kirakan sesama lah. Lala ada masa ni kan. Cuba bagikan. Seorang tekan kalkulator bagi setiap member tu. Untuk AB dia akan jadi 35 kan. Yang ni pun 35. Yang ni kosong. Yang ni lain. 1700 bagi 1200 darab 50 darab 1.41. Berapa? Anyone? Member AD ni
1700 bahagi 1200 kali 50 kali 1.41. 99.88. 99.88. BD 1200 bahagi 1800 darab 70 darab 2. Dapat apa? 93.33. 93.33. Yang ke CD 1700 bahagi 1200 darab 50 darab 1.41. 99.86. Okey, yang ni akan jadi 20. So tambahkan lah. 35 campur 35. 88. Dapat apa? 99.88. 99.88. Bukan poin yang CD tu. Yang CD puan. Yang 99.88. CD. Oh CD 99.88. Okey, tambahkan semua. 35 campur 35 campur 99.88 campur 93.33 campur 99.88 campur 20. You akan dapat 383.09. So, ini adalah nilai kamu 383.09 bahagi 200. You akan dapat 1.92. Ni dah jawapan akhir dia. So kat situ berapa markah? Yang ini sepatutnya ni akan dapat 2 markah. Okey, markah akhir ni akan dapat 1 markah. Yang pentingnya kat mana? Dekat you punya ni dekat you punya table ni. Ni dapat 2 markah. Okey, 2 markah ni yang menentukan kamu yang kat sini lah. Sini dengan yang LA ni. So total markah untuk cari yang ni adalah berapa? Soalan dia. Yang cari N kecil tu 7 markah. So dalam ni 7 markah maksudnya ada 7 member. Satu member tu ada 7. So kat sini sepatutnya dapat 7 markah. Total semua kali untuk soalan B tu adalah 15 markah. So nampak semua orang? Faham? Nampak. Sebenarnya saya tak risau bahagian table ni. Yang saya risau ni you punya dalaman ni. Kalau dalaman ni salah, salah lah. Okay. So siapa yang ada difficulty, okay, siapa kat sini yang tak ada buku structural analysis? Ada tak? Dia tak beli buku structural analysis? Saya tak beli. Tak beli Kau tak beli, jap. Saya kena hantar by gambar kot. Oh, ramai yang tak beli. Sayang tak beli. PTPTN dah masuk belum? Ramai yang tak ni Sekejap Saya start presenting. Ramai angkat tangan ni. Okay. Hari tu harga dia berapa satu buku tu? 90. 90 Kat Shopee murah pun. Tu saya cakap instead of you mengayakan supplier tu, you beli kat Shopee lah. Tapi Shopee tu saya tak pasti sama dia PDF ke ataupun jenis hardcover. Hardcover. Saya beli kat Shopee. Berapa dia bagi you beli? 83 kot. 83 tu termasuk. 83 tu tak termasuk postage lagi kan? Dah. Okey lah, murah lah. Saya beli ni rasanya berapa? 90 lebih kot. 90. Tapi kalau siapa yang beli buku statik dan juga mechanical material tu dia mahal sikit sebab dia ada 2 subjek. Statik dengan mechanical material. Tapi kalau yang sesuktur ni, dia sajalah. So, macam mana cakap saya ni jenis orang yang suka beli buku tau. Jadi saya tak boleh nak paksa orang beli buku. Cuma kalau you rasa you nak improve your skill untuk cari internal force ni,
Kalau you tak mampu nak cari, you try cari inisiatif. Tak apa macam ni. Saya bagi gambar lah. Susah sangat nak rakan korang cari. Confirm korang tak cari. Saya bagi gambar dan saya akan bagi jawapan. Okay. So kepada siapa yang ada ataupun sementara saya nak hantar gambar-gambar tu. Kalau dia ada ada housemate ke roommate ke yang ada buku ni, boleh buat lah. Macam saya cakap lah sebelum test tu, you boleh buat latih to be muka surat 385. Okay, 385, 386. Itu yang trust lah. Kalau untuk yang muka surat 383 tu, masa saya cakap dia adalah dekat belakang tu ada solution, jalan kerja. Tapi tak sepenuhnya, partially je lah. So you boleh check kat situ untuk latih to be. So saya nak sangat-sangat tolong, saya merayu sangat-sangat kat you all, tolong buat latih to be. Okay, untuk inspection method ni supaya lebih mudah. Oleh kerana tak ada info apa-apa, nanti saya kena stop recording lah. Okay. Stop recording.